الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسنى إن شئت السهل ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. أما بعد. باب غسل الميت. Bab mandi jenazah. Tentang perbahasan kedudukan hukum mandi jenazah kita telah bahaskan di dalam mukadimah dulu. Mukadimah tajuk bab ghusli. Bagi pelajar kitab, apa beza ghusli dengan ghasli? Baris depan dengan baris di atas. Boleh jawab? RM5. Ha? Salah. Yusuf awal nak tegur tadi. Baca kitab. Apa beza baris atas dengan baris depan? Tak jawab Yusuf apa beza? Ghusli seluruh. Kalau ghusli sebahagian. Macam basuh ghusli. Ghusli mandi. Itu betul. Yang kedua jawapan betul. Yang pertama tadi salah. Okey nanti dapat RM5 Kalau baris depan maknanya mandi, baris atas dengan makna basuh. Macam orang basuh tangan disebut dengan perkataan basuh baris atas. Kalau baris depan dengan makna mandi. Okey terus. حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. Imam Malik dengan sanadnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimandikan pada pakaiannya. Pakaiannya maknanya pakaian yang dia pakai. Okey terus. وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. Okey, Imam Malik dengan sanadnya daripada Ummi Atiyah Al-Ansari, dia kata telah masuk kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika anak perempuannya meninggal dunia. Di sini ulama khilaf. Siapakah anak perempuan yang disebut, yang dimaksudkan dalam hadis ini? Kebanyakan ulama kata Ummi Kulsum. Ada yang mengatakan Zainab. Cuma bacaan kita selalu sebut apa bila sebut nama anak Rasulullah ni ataupun nama orang, kita sebut apa? Ummi Kalsum. Betul tak? Sebenarnya Kulsum. Kaf tu baris depan. Saya masa belajar di Pakistan tu baca hadis an Ummi Kalsum. Baca macam tu guru saya tegur. Abu Amar As-Sulani. Dia orang Arab, dia kata bacaan kamu tu salah, dia kata. Orang Arab tak sebut macam tu. Jadi ingat kalau dia sebut Ummi Kulsum bukan Kalsum. Itu sebutannya benar. Okey terus. فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. Okey. Rasulullah kata dia beritahu pada orang yang memandikan jenazah anak dia, mandikanlah dia sebanyak 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih banyak daripada demikian itu, sekiranya kamu melihat ataupun kamu berpandangan perlu untuk mandi lebih daripada 5 kali. Okey terus. إن رأيتن ذلك بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا. Okey. Jadi kenapa biasanya orang mandi masukkan apa dia daun bidara? Last sekali dengan kafur. Untuk menghilangkan bau-bau yang ada kepada mayat. Bila seseorang itu meninggal dunia,
kadang-kadang dia keluar najis. Keluar najis daripada pihak depan ataupun belakang dia. Yang kedua, kadang-kadang mayat itu dia berpeluh. Peluh juga mengeluarkan bau. Sebab bila kita nak meninggal dunia ni, malaikat tarik nyawa kita. Bila seorang itu nyawa keluar daripada jasad dia, dia rasa sakit. Bila dia rasa sakit, kadang-kadang dia terbuang air besar ataupun air kecil, menyebabkan badan mayat itu berbau busuk. Maka ketika mandi itu untuk dihilangkan, pada ketika itu orang menggunakan daun bidara dan juga kafur. Bukan kafur makan nak kita buat tu. Ada satu jenis lain kafur yang dapat menyucikan badan. Bukan juga kafur yang orang bacuh dengan simen tu. Yang tu rosak kulit mayat. Jadi sekarang ni, kalau tak ada benda tu, kita ada sabun, ada sesuatu sebut pencuci yang ada di zaman sekarang pun dapat menepati ataupun ganti daripada daun bidara. Tetapi kalau dapat daun bidara pun baik. Dia merupakan, selain daripada dapat menghilangkan bau, dia juga adalah merupakan sunnah. Okey, terus. Au syai'an min kafurin. Ataupun sedikit daripada kafur. Fa idza faragtunna fa'adhinnani. Apabila kamu semua dah selesai memandikan jenazah anakku itu, maka hendaklah kamu beritahu kepada aku. Qalat falamma faragna adhannahu. Apabila kami selesai, lalu kami beritahu kepada beliau, yakni kepada Rasulullah. Fa'aqana hikwahu. Lalu dia bagi pakaiannya. Faqala ash'irnaha iyyahu. Maknanya kamu kafani, baluti dia dengan kain ini. Ta'ni bihikwihi izarah. Okey, dengan kain ini kepada jasadnya ataupun tubuhnya. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت أميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين. Okey, Imam Malik dengan sanadnya daripada Asma' bin Umaysh, dia kata aku telah memandikan Abu Bakar ketika dia meninggal dunia. Jadi Asma' bin Umaysh ini adalah isteri kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Lepas tu dia keluar, selepas dia memandikan, lalu dia keluar daripada tempat memandikan jenazah suami dia, yakni Abu Bakar. Dia tanyalah orang yang hadir daripada kalangan muhajir. Orang muhajir ni orang mana? Orang Mekah yang pergi ke Madinah, yang pergi berpindah ke Madinah Munawwarah. Lalu dia kata, okey, terus. Faqalat inni sa'imah. Aku ni dalam keadaan berpuasa. Wa inna hadha yawmun syadidul bardi. Hari ini pula adalah hari yang bersangatan sejuk. Nak mandi ke ataupun tidak mandi? Fa hal alayya min ghuslin? Adakah perlu kepada aku untuk mandi? Faqalu la. Mereka menjawab, yakni orang yang hadir daripada kalangan muhajirin kata tak. Sebab apa? Dia tanya, aku perlu mandi ke ataupun tidak? Hari itu sangat sejuk ni. Di sini ulama telah membahaskan tentang kedudukan hukum seseorang, adakah sunat mandi orang yang memandikan jenazah. Sebab tu dia tanya, adakah perlu aku mandi? Adakah sunat seseorang itu mandi setelah dia memandikan jenazah? Tadi dia mandikan jenazah, jadi dia sendiri itu sunat tak mandi? Okey, nanti kita bahas hadis-hadis yang kita bacakan tadi selepas daripada ini. Lalu mereka kata tak perlu. Maknanya tak perlu mandi. Okey, terus. Wa haddatsani an Malik annahu sami'a ahlal ilmi yaqulun idza matatil mar'atu wa laysa ma'aha nisa'un yughassilnaha. Jadi anak murid kepada Imam Malik ini, Yahya bin Yahya, dia kata telah beritahu kepada aku oleh Imam Malik bahawasanya dia telah mendengar daripada ahlul ilmi berkata. Ahlul ilmi ini guru, sebahagian daripada guru Imam Malik ini adalah orang yang duduk di Madinah. Jadi ulama-ulama lain seperti Imam Syafi'i, Hambali dan juga Hanafi, dia berhijrah daripada satu tempat ke satu tempat
untuk menuntut ilmu dan memperdalami ilmu. Contohnya Imam Syafi'i, dia datang daripada asalnya Gaza, Palestin, berhijrah ke Mekah. Lepas tu mak dia bawa berjumpa dengan Imam Malik di Madinah. Imam Syafi'i pula pernah pergi ke Iraq. Lepas tu pergi ke Mesir dan dia meninggal di Mesir. Ada pun Imam Malik, dia duduk di situ lah. Dia duduk di Madinah je. Jadi dia beritahu ulama-ulama yang dia dengar, yang berada di Madinah ni, apabila seorang perempuan itu meninggal dunia, tidak ada bersama dengan dia orang perempuan untuk memandikan dia, ataupun orang yang mempunyai hubungan mahram dengan dia. Okey, terus. ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها ولا زوج يلي ذلك منها يممت فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. Jadi Imam Malik bila dia tanya orang alim di zaman dia, nak buat macam mana? Kalau orang perempuan meninggal dunia, suami dia pun tak ada. Mungkin suami dia meninggal dulu, ataupun suami dia tak ada ketika itu. Ataupun maknanya kaum kerabat dia, mahram dia tak ada. Jadi nak buat macam mana? Siapa nak memandikan jenazah tu? Yang ni kita tak pernah berlaku lagi dalam negara kita. Kalau berlaku, hukumnya tayamum, tak payah mandi. Begitu juga seorang lelaki yang meninggal dunia, tak ada orang lelaki yang lain nak memandikan dia. Isteri dia pun tak ada, anak-anak dia pun tak ada, semua perempuan semua. Orang lelaki yang macam ni juga hanya perlu ditayamumkan. Bila tayamum, dua anggota tu lah, muka dan juga tangan. Tangan itu pula dia khilaf ulama, sama ada sampai ke siku ataupun sampai ke pergelangan tangan. Itu dah kita bacalah daripada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Khilaf ulama, sama ada ke siku ataupun pergelangan tangan. Kalau tu pergelangan tangan, maknanya ringkas je lah. Maknanya kalau tak ada sesiapa yang nak memandikan jenazah dia, sama ada lelaki ataupun perempuan. Okey, terus. Qala Malikun. Lalu dia kata, kalau mandikan jenazah ni, wa kaffaiha famusiha biwajhiha wa kaffaiha minas sa'id. Lalu disapu mukanya dan juga dua pergelangan tangannya daripada debu. Kita dah belajar juga dah debu yang dimaksudkan sini. Sa'idan tayyiba. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Apa makna sa'id dan tayyiba? Sebagian ulama kata sa'id dan tayyiba debu yang bersih lah, sa'id. Ada pun ahlul lughah, sebagaimana yang dinakalkan oleh Syekh Sabiq di dalam kitabnya Fiqh Sunnah, wajhul ardi turaban kana aw ramla. Ahli lughah kata sa'id dan tayyibah bukan mestinya debu, sesuatu yang berada di permukaan bumi. Sebab tu kita tengok dalam Hanafi, dia boleh tempuk kat dinding tu. Sebab ada hadis pun Rasulullah pernah tempuk kat dinding. Bukan ambil debu, Rasulullah tayamum, tempuk kat dinding, boleh tempuk kat lantai. Cuma ulama-ulama Syafi'i jawab baliklah, zaman tu ada debu banyak kat dinding pun, lebih-lebih lagi di padang pasir. Sebab tu maknanya mereka ambil debu di situ. Tetapi bagi ahli lughah kata, dia tak semestinya debu yang bersih. Maksud dia debu yang suci, yakni bersih lah. Setiap permukaan bumi yang bersih, yang tidak ada najis, maka boleh kita tayamum. Turaban kana aw ramla, sama ada dia tanah ataupun pasir. Okey, terus. Qala Malikun. Wa idza halaka ar-rajulu wa laysa ma'ahu ahadun illa nisa'un yammamnahu aidan. Tadi kalau orang perempuan meninggal dunia kan, tak ada orang perempuan yang dapat memandikan jenazah dia, maka ditayamumkan. Begitu juga sebaliknya, orang lelaki yang meninggal dunia, tak ada orang lelaki yang dapat memandikan jenazah dia, maka jenazah lelaki itu juga hanya perlu ditayamumkan. Okey, terus. Qala Malikun wa laysa li ghuslil mayyiti 'indana syai'un mawsufun wa laysa lidhalika sifatun ma'lumatun walakin terus. Walakin yughassalu fayutahharu. Imam Malik kata, tidaklah bagi memandikan jenazah itu suatu sifat yang tertentu. Maknanya dia kata sesuatu yang disifatkan, ataupun dia kata sifat yang diketahui. Asalkan kita dapat membersihkan jenazah
memandikan jenazah dan membersihkan jenazah. Bagi kita orang Melayu kita ni, bab jenazah ni dia agak sulit sikit. Bab jenazah, bab apa lagi, dia jadi macam susah, jadi macam berat. Kalau kita tengok dalam hadisnya, bukan ada satu kafiat yang tertentu. Di antara caranya apa? Sama ada nak jurusan yang pertama, atas dulu ke, bawah dulu ke, tengah, tak ada masalah. Cuma yang sunatnya kita ambil sebelah kanan dulu. Kalau jauh kaki dulu sah tak? Sah juga. Sebab kaedah mandi jenazah ni dia macam mandi junub. Menghilangkan najis, meratakan air seluruh badan. Habis menghilangkan najis, meratakan air seluruh badan. Okey. Perbahasan yang pertama, hadis-hadis yang kita bacakan tadi, tentang, dia kata apa dia, tentang jenazah itu apabila dimandikan, adakah perlu ditanggalkan pakaian dia? Bila dia mati, dia mesti ada pakaian kan? Dia pakai kain ke, pakai seluar ke? Adakah perlu ditanggalkan? Sebahagian daripada pendapat ulama ditanggalkan. Lalu ketika nak memandikan jenazah, kita bentang selimut dengan kain lain. Sebab pakaian yang ada, yang dipakai oleh jenazah atau orang yang mati itu mungkin berhubungan dengan kotoran ataupun najis dan sebagainya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bila orang meninggal dunia ni dia sakit kan, nak menghembuskan nafas yang terakhir itu dia terkeluar najis. Jadi sebahagian ulama kata sunat ditanggalkan seluruh pakaiannya, maka kita nak mandi mesti tutup. Sebab aurat manusia ini ketika hidup dan ketika mati sama, perlu ditutup. Tak boleh ketika mandikan jenazah tu kita tak kenakan, tak letakkan, tak selimut dia dengan pakaian. Tak boleh. Dalam keadaan tak menutup aurat, hukum dia haram. Pendapat yang kedua kata tak apa. Pendapat yang pertama tadi dia kata apa dia? Maka tak perlu. Pendapat yang kedua boleh ditanggalkan. Maka ada dua pendapat. Sama ada nak tanggalkan pun boleh, tak tanggal pun boleh. Jadi kalau tak tanggalkan, mandi di dalam keadaan pakaian yang dia pakai, pakaian yang dia mati. Ketika dia mati, apa pakaian yang dia pakai? Okey, yang kedua, wajib menutup aurat mayat sama ada ketika mandi. Jadi aurat manusia ni perlu ditutup, aurat seorang Muslim sama ada ketika hidup ataupun dia telah meninggal dunia. Okey, yang seterusnya hukum mandi jenazah. Ini dah kita bahas dengan panjang di dalam mukadimah dulu. Sebagian ulama kata mandi jenazah ni fardu kifayah. Maknanya fardu, wajiblah walaupun seorang walaupun dua orang. Ulama khilaf pula. Kifayah ni sekurang-kurangnya berapa orang? Sebagian ulama kata sekurangnya 2 orang memandikan jenazah. Sebagian pendapat yang kata seorang je. Padahal seorang. Asalkan kita dapat membersihkan najis yang ada kepada jenazah dan meratakan air. Pendapat yang kedua kata mandi jenazah ni sunat je, bukan wajib. Yang seterusnya, bila memandikan jenazah perlu diniatkan ataupun tidak? Sahaja aku mandi atas jenazah ini, memandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala, perlu tak niat? Sebahagian ulama kata kena niat. Kita nak memandikan jenazah itu kena niat. Pendapat yang kedua kata tak wajib dan tak sunat. Oleh kerana itu disebut di dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang yang mati di dalam laut dan dalam sungai, maka bila kita ambil jenazah dia, kita boleh kafan terus, tak payah mandi dah, sebab dia dah mandi. Orang yang mati di dalam laut, kalau pendapat yang kedua yang tak payah niat ni tadi, orang yang mati dalam laut, dalam air lah kita kata, mati tenggelam banjir ke, mati dalam laut ke, dia lemas dalam sungai ke, angkat jenazah dia tak payah mandi dah, sebab dia dah mandi tadi. Lalu dikafankan dan disembahyangkan. Kalau ikut pendapat pertama tadi, kena mandi lain, sebab kena ada niat. Masa dia mati tadi, dia bukan ada niat pun. Itu ada dua pendapat daripada kalangan ulama. Jadi kita tengok, boleh juga kita ambil pendapat yang kedua ni, yang kata tak perlu niat. Sebab kadang-kadang nak memandikan jenazah sekali lagi, orang yang meninggal dunia lemas di dalam air ni, jumpa beberapa hari, bagaimana keadaan mayat tu?
Dia kembung kan. Kadang-kadang kulit dia pun dah reput. Jadi bila kita sentuh, dia tanggal. Jadi kalau kita pegang pendapat yang kedua ni senang. Sekarang ni semua orang nak kira senang kan, nak kira susah. Sebab itu Yusuf Qaradawi di dalam dia memukakan pandangan-pandangan dia banyak cerita senang untuk memudahkan umat. Kerana dasar yang ada di dalam Quran hadis ni untuk mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dalam hadis pula sebut yassiru wala tu'assiru. Dasar dalam agama mudah. Dan itulah yang maklumat yang dapat yang kita ketahui. Dan itu juga maklumat yang kita cerita kepada orang. Islam mudah, Islam mudah. Itu yang kita beritahu ke orang kan. Tiba-tiba sampai di sudut amalannya, pelaksanaannya jadi susah. Sebab apa jadi susah? Sebab kita sempitkan hukum fiqh ni. Sempitkan sebab apa? Kadang-kadang sebab mungkin kita tahu. Kita nak ambil pendapat yang payah-payah. Dan kebanyakannya memang tak tahu. Jadi sebab apa tak tahu? Kerana tak mengaji hadis. Hadis ni dia cerita semua mazhab. Sekurang-kurangnya 4 mazhab. Jadi pendapat yang kedua kata tak wajib niat ketika memandikan jenazah. Okey, yang keseterusnya tentang bilangan. Bilangan berapa kali kita nak mandi jenazah tu? Berapa kali basuhan? 1, 2, 3. Dalam hadis tadi dia kata apa? 3 atau 5 kan? Sebahagian pendapatnya kata bila Nabi sebut 3, wajib 3. Sekurang-kurangnya 3. Dia sebut 5 sebab apa? Kalau tak bersih 3, kena 5. Tak bersih 5, 7. Maknanya disudahi dan ditamatkan dengan ganjil. Ditamatkan dengan ganjil. Sebab itu disebut 3 atau. Bukan pilihan tu. Itu bukan pilihan. Maknanya tertib. Li di situ bukan dengan makna apa? Takhir, pilihan. Tetapi dengan makna tertib. Maknanya kalau 3 tu tak bersih lagi, dia kena lajak sampai ke 5, sampai ke 7 dan seterusnya. Pendapat yang kedua yang lebih asah, bahawa mandi jenazah ni sekurang-kurangnya sekali saja. Sekali basuhan. Asalkan dapat menghilangkan najis dan meratakan air seluruh badan. Sekali-sekala kalau kita diberi peluang, diberi amanah, diberi kesempatan untuk mandi jenazah ni, kita buat basuh sekali ya. Supaya orang yang dikeliling kita tu akan tegur kita. Masa itulah peluang untuk kita terang kepada orang bahawa tak semestinya 3 ataupun 5. Ada pendapat yang kuat juga mengatakan bahawa sekurang-kurangnya sekali. Sebab kadang-kadang di dalam masyarakat ni, saya selalu sebut juga di dalam kuliah kita kena buat satu benda yang pelik supaya orang tegur. Supaya orang tanya. Baru kita boleh cerita hukum. Contohnya Rasulullah sendiri pernah berlaku di zaman Rasulullah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ahzab. Rasulullah dia kahwin dengan siapa? Di antara isterinya berkahwin dengan Zainab. Sebelum tu, Zainab tu dikahwin dengan siapa? Zaid. Apa hubungan Zaid dengan Rasulullah? Adakah anak Rasulullah? Orang duk kata Zaid bin Muhammad. Di dalam surah Al-Ahzab dinafikan. Sebab apa Rasulullah kahwin? Supaya orang akan tanya, kenapa Rasulullah kahwin dengan menantu dia? Hukum dia maknanya haram selama-lamanya. Walaupun telah berlaku penceraian ataupun mati dengan pak mertua ni, selama-lamanya tak boleh kahwin. Jadi Rasulullah kahwin buat apa dengan Zainab? Supaya bila orang tanya, bila orang kaji, rupanya Zaid bukan bin Muhammad, Zaid bin Harithah. Orang jadi bising, masa tu jadi keliru, jadi pening. Bila pening, baru cerita. Bukan dia kahwin dengan menantu dia, ataupun bekas menantu dia. Dia kahwin dengan Zainab yang tak ada ikatan langsung dengan Zaid. Zaid bin Harithah bukan Zaid bin Muhammad. Okey, jadi kembali kepada masalah yang kita bincangkan pun, kadang-kadang kita kena buat benda yang pelik supaya orang tanya dan supaya orang cari jawapan dia. Okey, maksud daripada hadis tadi dah kita sebutkan, salasan atau khamsan. Di situ dia kata ditartib bukan litakhir. Maksudnya kalau 3 tak bersih lagi, kita sambung 5, 7 dan seterusnya.
Perbahasan yang seterusnya, hukum mandi orang yang memandikan jenazah. Tadi dah kita sebut. Sebab di sana ada riwayat. Man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, hendaklah dia mandi. Jadi sebahagian ulama kata ini hadis yang sahih. Majoriti ulama kata ini asar sahabat bukan hadis. Jadi sebab itu mereka berbeza pendapat tentang hukumnya. Sebahagian ulama kata pegang pendapat secara zahir, sesiapa yang memandikan jenazah wajiblah dia mandi ketika itu. Mandi jenazah tu satu bab. Individu yang memandikan jenazah. Pendapat kecil, sebahagian kecil daripada ulama kata wajib dia mandi. Pendapat yang kedua kata orang yang memandikan jenazah ini sunat sahaja dia mandi. Pendapat yang ketiga kata kalau dia memandikan jenazah, selepas itu badan dia dicemari dengan najis jenazah, baru dia sunat mandi. Kalau tidak, dia tak sunat mandi. Dia padan berwuduk sahaja. Dia padan berwuduk sahaja. Okey, perbahasan yang berikutnya yang ke-8, hukum isteri memandikan jenazah suami. Begitu juga sebaliknya, hukum dia harus. Sebagaimana hadis tadi, isteri kepada Abu Bakar radhiyallahu an memandikan jenazah Abu Bakar. Jadi orang lelaki pun boleh memandikan jenazah isteri dia. Disebut di dalam kitab Bulughul Maram yang kita dah belajar tu, asal daripada Sayyidina Ali sebut kepada Fatimah, kalau aku mati dulu kamu tolong mandikan. Fatimah pun dia sebut kepada Sayyidina Ali, kalau aku mati dulu, dia minta Sayyidina Ali memandikan jenazah dia. Okey, satu soalan. RM5 juga. Yusuf tadi dapat RM5 lah. Dia jawab betul dia. Untung orang mengaji hadis ni, ilmu pun dapat, fakta dalil dia kuat, boleh duit lagi. Jadi sahabat-sahabat yang bukan pelajar pun boleh jawab lah. Tapi kena angkat tangan dulu. Cikgu syukur. Okey, antara Sayyidina Ali, ambil perhatian ni. Antara Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, dengan isteri dia Fatimah, siapa meninggal dunia dulu? Siapa yang paling pantas angkat tangan? Antara Sayyidina Ali dengan Fatimah, siapa meninggal dulu? Dua ni, jawab yang satu je. Okey, betul lah. Cikgu pasal ni, RM5 lah. Yang ke-9, hukum menceritakan amalan bila ada keperluan. Tadi isteri Abu Bakar tadi dia cerita tak? Selepas dia mandikan jenazah Abu Bakar, dia kata ada tak perlu aku mandi. Hari ni sejuk. Dalam keadaan aku pula berpuasa. Setelah dia memandikan jenazah dia tanya orang Muhajirin. Orang Muhajirin ni daripada kalangan sahabat yang alim lah, yang pakar tentang ilmu agama ni. Aku ni perlu tak mandi? Hari ni dah aku berpuasa. Dia cerita dia puasa kat orang. Dalam keadaan suasana cuaca hari tu sangat sejuk. Jadi sahabat daripada kalangan Ansar kata tak wajib mandi. Tak perlu. Maka sesuatu amalan yang baik kadang-kadang untuk keperluan, untuk mengetahui hukum, boleh diberitahu kepada orang. Asal-asal hukum kita buat ibadat ni antara kita dengan Allah je. Tak perlu tahu bagi kepada orang. Sebab yang membalas ganjaran pahala adalah Allah. Bila kita beritahu kepada orang, maka di situ mungkin timbul perasaan apa? Riak, wujud, takabur dia mari belaka lah tu. Sebab orang tahu amalan sesuatu kebaikan yang kita buat. Okey, yang berikutnya yang terakhir sebagaimana yang disebutkan tadi, maka mayat yang rosak seperti terbakar ataupun dia berada di dalam air dalam masa yang panjang, yang besar kemungkinannya jasadnya ataupun kulitnya rosak, maka padan dengan tayamum. Maka tidak perlu kita mandikan jenazah. Jadi selepas tu macam mana dah tayamum nak kena semayang tak? Semayang macam biasalah, tak gugur kefarduan semayang. Cuma kita bahas tentang kedudukan hukum mandi bagi jenazah yang rosak jasad dia. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.